Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk siapa yang dengar ni, adakah tuan-tuan boleh dengar saya punya suara dengan baik? Waalaikumsalam tuan. Dia bertanya. So, boleh dengar suara dengan baik? Pagi. Innal hamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sebabkan semua dengar. So hari ini kita akan bincangkan satu topik yang bagi saya cukup berat berkenaan dengan usahawan kalis Covid. So adakah usahawan ni dia kalis Covid? So kalau anda tuan-tuan dan puan tengok dunia hari ini menghadapi satu wabak yang cukup berbahaya. Wabak apa tu? Wabak Covid-19. Dan jutaan manusia telah dijangkiti wabak Covid-19 ni. So macam mana kita usahawan ni yang di bawah Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Malaysia sendiri dan di negara-negara lain pun ada lockdown. So bagaimana usahawan ni menghadapi Covid? So kita nak bincangkan topik ni pada pagi ini. So dekat sini ada yang live ni, ada Furqan, ada Farahia, ada siapa lagi ni? Ada Afiq Hasir. Waalaikumsalam. Saya jawab dulu ya. Waalaikumsalam. So kita nak bincangkan topik ni. So kita bincang bersama-sama. Bukan saya seorang live, tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanya soalan kepada saya. Kalau Afiq nak tanya ke Amin nak tanya pun boleh tanya soalan kepada saya. So kalau kita tengok ketika mana PKP, usahawan ni mereka tidak boleh keluar daripada rumah dan mereka tidak boleh membuka premis perniagaan. Dan tentunya menjadi satu masalah yang begitu berat untuk usahawan-usahawan ni. Mereka tak boleh nak berniaga di kedai, mereka tidak boleh keluar dari rumah ambil stok dan sebagainya. So macam mana mereka nak menghadapi situasi yang cukup berat ini? Dan dalam masa yang sama, untuk majikan-majikan ni mereka perlu membayar gaji pada pekerja. Tuan-tuan boleh bayangkan tak macam mana tekanannya sebagai seorang majikan pada ketika ini? Bagi mereka yang kerja kerajaan, mereka boleh duduk di rumah dengan tenang kerana gaji masuk. Tetapi berbeza dalam dunia perniagaan, berbeza dengan dunia usahawan, tuan-tuan. So hari ini kita akan kupaskan sedikit bagaimana kita nak menghadapi situasi ini. Pertama sekali, ketika mana Perintah Kawalan Pergerakan ini, ramai orang di Malaysia terutamanya, mereka hanya duduk di rumah dan mereka tentunya akan memegang smartphone masing-masing. Dan ketika mana mereka memegang smartphone masing-masing, inilah masa dia. Inilah masa dia, tuan-tuan, bawa dia orang pergi ke page korang. Bawa mereka ni pergi kenal bisnes kita. Hari ni siapa yang dekat sini yang buat bisnes? Yang komen-komen ni, yang beri salam, yang cakap mantap tuan ni, siapa kat sini yang buat bisnes? Saya nak tengok berapa ramai yang buat bisnes. Ataupun sekadar tengok video, terjumpa video live ni, siapa kat sini yang dia buat bisnes? Ada Afiq Nasir. Afiq Nasir ni buat bisnes apa? Jual air ke apa ke? Air berapa puasa kan tak jual air kan? Bisnes iPhone. Ini pesaing saya ni, bisnes iPhone. Ada jual kasut. Furqan dia jual kasut. Tentunya ketika ini Furqan tengah fikir macam mana nak bagi kasut Furqan ni laku. Macam mana Furqan nak jual kasut ketika PKP ni. Amin pula jual apa? iPhone pun ada sekali. Ramai ni yang jual iPhone. Ni tak tahulah kawasan mana yang Furqan ataupun Amin ni jual. Siapa lagi yang berniaga dekat sini? Itu je. Yang syaitan ni lah dia berniaga ya. So ketika mana kita menghadapi wabak ni, nak jual kasut ke, nak jual iPhone ke, nak jual apa, kereta dah tentu yang tutup. Tak boleh jual sebab Puspakom pun tutup. So anda kena tarik seberapa ramai orang yang ketika ini online. Anda kena tarik mereka ni semua pergi dekat page kita. Anda kena tarik seramai-ramai ni pergi follow kita. Sebab waktu ini mereka semua tengah online, semua tengah pegang phone. Kalau saya tengok dekat roket pemasaran Momentum oleh Sifu saya sendiri,
data yang menunjukkan pengguna Facebook sekarang ini adalah 24 juta orang. Area Negeri Sembilan tapi tak berapa nak up. Kasut dekat jual dekat area Negeri Sembilan tapi tak berapa nak up. Tak apa, biasa. Saya pun meniaga iPhone saya meniaga dekat Johor Bahru. Tak berapa nak up juga. Tapi kita biasa-biasa. Tapi macam mana kita nak bertahan di ketika mana perintah kawalan pergerakan ni. Jadi kita perlu tarik seberapa ramai fans ataupun follower untuk follow kita punya Instagram, untuk follow kita punya Facebook, untuk follow kita punya Twitter dan sebagainya. So macam mana nak bagi mereka ni tahu? Kita kena bagi mereka ni tahu. Dia ada 4 step. Yang pertama, kita kena bagi mereka ni semua tahu. Kenal siapa kita ni. Kita jual apa? Kalau orang tak tahu, ada tak orang nak beli? Yang tahu cuma saudara mara, yang tahu semua kawan-kawan. Tapi kita nak bagi semua orang yang tak kenal kita ni kenal kepada bisnes kita. Kita nak tarik seberapa banyak pelanggan untuk kenal kita. So macam mana nak tarik tu? So hari ini kita dah ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada macam-macam. So dengan Facebook, dengan Instagram ni kita boleh tarik pengguna-pengguna Facebook menggunakan Instagram Ads sebagai contoh. Dan juga Facebook Ads. So siapa kat sini yang pernah guna ads? Saya nak tengok ni, ada yang jual kasut kan kat sini. So siapa yang jual kasut, ada guna ads tak yang jual kasut ni? Siapa yang tadi yang jual kasut? Furqan yang jual handphone pun ada, jual phone. Adakah anda menggunakan ads? Ataupun anda sekadar post dekat Facebook Marketplace? Yang hari ni Facebook Marketplace ni pun ramai orang guna. Siapa tu? Dah 10 orang ni, ramai ni. Ada Zulkifli. Siapa kat sini yang gunakan ads, menggunakan iklan? Ada jual handphone, ramai lagi ni. Pesaing saya kat sini, pesaing menjual handphone. So macam mana nak tarik mereka ni menggunakan ads? Siapa yang tahu? Senang je, saya ajar simple. Saya bagi contoh ini sebagai iPhone, phone lah kan. Saya bagi contoh ni adalah sebagai phone. Dan daripada pagi sampai ke malam ada pengguna yang online menggunakan phone. Ni contoh sebab saya tak ada phone backup. So contoh. Dan macam mana kita nak jadikan mereka ni fans kita, kita kena bagi tahu diorang dulu yang kita ni jual something. Kita jual kasut, contoh. Kita kena bagi tahu dekat diorang, saya jual kasut. Saya ada jual kasut, harga dia sekian. So bila diorang kenal, bila diorang tahu, diorang akan mula kenal dengan kita. Dan bila dia kenal dengan kita, kita kena buat sampai orang tu percaya dengan kita. Jadikan mereka trusted seller. Macam dia cakap kan, trusted seller phone, trusted seller jual kasut, sneakers ke. Kan, menjamin ke penggunaan ads tuan? Okey, kalau berkenaan dengan ads ni, saya nak bagi tahu nilai untuk satu orang like kita punya Instagram ataupun like kita punya Facebook adalah 0.01 sen untuk satu orang jumpa iklan. Biasanya kalau ads ni terjamin atau tak bergantung kepada kita punya promotion. Macam mana kita iklankan ads tu. Kita cakap dekat ads tu yang meyakinkan pelanggan kita. Pelanggan ni dia nak tahu benda yang dia boleh percaya je. Dan hari ni semua pelanggan duduk kat rumah. Dan mereka terdesak. Mereka nak beli itu, tak ada kedai buka. Mereka nak beli ini, tak ada kedai buka. Maka diorang akan beli online sahaja. So nak tak nak mereka akan beli online. Terpaksa beli online. Dan disebabkan beli online tu lah, disebabkan perkataan online itulah, hari ini dunia pemasaran digital telah meningkat sebanyak 10% ketika mana tempoh PKP ini berlangsung. Jadi tuan-tuan yang mana berniaga, yang mana jual itu jual ini, penggunaan ads adalah sangat penting. Kerana nilai ads cuma 0.01 sen sahaja. Dan kalau kita nak dapatkan 1000 orang pun sangat-sangat murah. RM10, RM20 dah boleh dapat 1000 orang jumpa iklan kita. So dekat rumah tak buat apa-apa, pergi cari mana-mana dropship yang boleh korang semua join untuk bertahan ketika mana PKP ini. Dari segi harga dan promosi, tuan macam mana nak tarik customer untuk membeli dengan kita? Bila sebut perkataan promosi, kita kena tengok keadaan semasa. Macam contoh saya nak bagi promosi dekat orang. Contohlah awak jual kasut kan tadi. Awak nak buat promosi kasut, awak kena tengok situasi sekarang ni, situasi macam mana. Contoh nak raya. So kita buat promosi hari raya. Contoh sekarang ni Ramadan. Promosi 10 hari awal Ramadan. Siapa yang beli kasut dengan saya akan bagi dia 10% diskaun untuk 10 hari awal ni. So ramai akan back in untuk dapatkan sale kita. Alamak, Razak ada.
Razak online lah. Oh, ingatkan tak datang tadi. Lagi-lagi nak sambut hari lebaran, betul. Nak sambut hari lebaran pula. Kita nak sambut hari raya ni. Tapi raya dekat rumah. So, bisnes apa yang sesuai untuk kita mengonlinekan bisnes itu untuk orang lain beli? Beli apa? Beli barang apa? Banyak. Sekarang ni dropship dia buka, ada yang jual. Tapi baju raya saya tak pasti dia boleh jalan ke tak waktu ni. Sebab baju raya kita tak raya kan. Mungkin raya dengan keluarga dalam rumah, keluarga yang terdekat, saudara mara yang berhampiran saja. Kita tak boleh nak keluar rumah. Sebab tempoh kawalan pergerakan ni kita tak tahu sampai bila. Dan belum ada lagi penawar dia. Belum ada lagi ubat yang boleh menyelamatkan dunia ni daripada penularan wabak COVID-19. Kita boleh menghentikan rantaian sahaja. Macam mana nak buat FB ad? Okay, di soalan ni saya seronok. Pertama sekali, ni saya ajar simple. Pertama sekali, tuan-tuan kena ada Facebook page. Itu pertama. Sebab rata-rata dekat sini saya tahu yang ramai-ramai kat sini ada yang gunakan Facebook Marketplace ya untuk dapatkan tarik pelanggan. Gunakan Facebook Marketplace pun ada cara yang mudah sebab Facebook Marketplace tak perlu bayar. Okay, cara cakap macam Najib Asadoa je, dia sifu saya. Bisnes minyak wangi boleh. Bisnes minyak wangi bulan Ramadan ni, kalau anda jual minyak wangi, anda pakai minyak wangi ketika mana sembahyang tarawih, anda dapat menggembirakan orang yang berada di sebelah anda. So kena jual minyak wangi, kena jual itu dan ini. Apa lagi? Okey, macam mana nak dapatkan cost ads yang terendah dan terbaik untuk guna? Okey. Untuk cost iklan tadi saya nak ajar yang tadi dulu kan, macam mana kita nak buat Facebook page. Facebook page tu senang saja, pergi dekat Facebook, create page untuk Facebook. Itu first step yang kena buat. Kena ada page. Kalau nak buat ads dekat Instagram sekalipun, anda kena buat Facebook dulu sebab dia akan link dengan Facebook page punya. So bila dah link dengan Facebook page, baru kita boleh buat iklan dekat Instagram. Kat Instagram, faham Faham ke faham? Syamil pun ada. So macam mana nak buat? Okey, senang je. Lepas dah buat Instagram tu, kalau kita buka dekat Insta, selepas kita dah buat Facebook page, yang ini tak perlu ajar pun tak apa, sebab Facebook page ni ada banyak dekat Google. Tonton pergi je dekat Google, cari how to create Facebook page for business. Business untuk apa? Untuk perkhidmatan ke? Untuk produk ke? So kena buat benda tu. So bila kita dah ada page, kita dah ada Facebook page, kita akan linkkan dengan Instagram. So Insta dengan Facebook dia ni satu company. Dia bawa satu majikan. So dia akan bekerjasama lah. Macam mana kita nak bayar dia tu semua kan. So bila kita dah ada dekat Instagram, okay, kita akan convert Insta kita yang personal tadi. Tak kisahlah sama ada kita create daripada awal kosong, kita memang nak buat untuk business company, ataupun kita guna personal. Saya sendiri, saya punya Insta sekarang dah ada 50.1 ribu, 50.1k lah, 50.1k pelanggan, orang yang tonton lah. Jadi saya punya Instagram ni bermula daripada Instagram personal sebenarnya. Selepas dah naik 30,000, saya convert dia kepada Instagram rasmi lah, Instagram untuk perniagaan, bentuk peniaga. Nakiuddin tag Hanafi, dia tag abang saya. Adik-adik saya semua nama imam. Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i. Seorang je yang last tu Hafiz Hadi. Hai abang, nak iPhone free? Tak boleh. iPhone mahal. Kalau nak iPhone lain boleh. iPhone lain boleh. Okay. Lepas tu bila kita dah connect tu, bila kita dah convert Instagram kita tu jadi Instagram business, dia akan ada keluar satu perkataan promote. Perkataan promote tu, itulah perkataan penting. Tapi perkataan promote tu kita tak boleh sebarang guna, terutamanya dekat Facebook. Kalau sifu saya cakap, siapa yang tekan perkataan tu, dia adalah membayar yuran kebodohan. Dia bayar yuran kebodohan. Dia tak ada ilmu nak buat ads, tapi dia tekan button ads. Dan dia membayar Facebook secara percuma. Dia bayar Facebook tu untuk dia bagi sedekah, dia bagi infak dekat Mark Zuckerberg. Jadi jangan, dia ada ilmu dia, cara macam mana kita nak tekan ads, macam mana kita nak setting ads. Semua setting ads, walaupun Instagram dia akan linkkan dekat Facebook. Dia kena buka laptop, kena tengok, okey, hari ni kita nak post pasal apa. Okey, saya nak post a list harga. Contoh saya buat promo extend PKP. Promosi sempena penangguhan PKP. Penangguhan PKP pun saya buat sampai macam tu. Saya buat promosi. Jadikan dia satu promosi. Orang tengok, mungkin sebabkan PKP harga dia ni turun. Sebabkan PKP dia bagi promosi sekian-sekian. Sebabkan PKP dia bagi 10% diskaun.
Macam tu. Wow. Sebabkan benda-benda tu lah kita boleh tarik seberapa ramai orang pergi ke Instagram kita. Okey. So faham ke faham? So kalau tak faham boleh tanya. Sebab saya faham dekat sini ramai yang menggunakan Facebook Marketplace. Tapi saya tak sangkal perkataan Facebook Marketplace ni dia adalah satu medium yang sangat terbaik. Dan rata-rata saya punya team dropship, saya ada dalam 100 lebih team dropship. Team dropship saya ni, ejen-ejen saya ni, mereka rata-ratanya menggunakan Facebook Marketplace. Dan Facebook Marketplace ni, siapa gambar dia yang paling cantik, dia adalah king dalam Facebook Marketplace. Dia adalah ketua, dia adalah leader, dia adalah orang yang paling orang percaya sekali. Kalau gambar dia tu memang betul-betul cantik. Daripada segi dia ambil gambar kasut tu nampak profesional. Daripada segi lightning dia, cahaya dia, digunakan cahaya yang baik. Daripada segi apa lagi? Dari segi dia punya perkataan yang digunakan untuk iklan tu, perkataan yang menarik. Dan orang akan beli dengan mudah. Orang akan tekan link, bang saya nak beli, PM bos, saya nak sekarang, boleh COD tak? Boleh postage tak? So benda-benda ni kita kena tahu soalan apa ni. Tapi kenapa waktu PKP ni harga boleh naik gila-gila? Saya tahu ni harga apa ni? Harga kasut Harga kenapa boleh naik gila-gila? Okey, sebenarnya pertama sekali apa yang saya tahu, kos penghantaran kapal naik harga. Itu untuk saya punya perniagaan sendiri. Saya dapat barang daripada supplier memang harga tak masuk akal. Tapi kita still jual harga yang murah. Kita ambil untung sedikit untuk kita kekal bertahan ketika mana PKP ni. Macam mana nak elak duit hangus masa buat ads? Okey. Nak elak, kalau macam saya akan buat uji kaji dekat ads saya. Contoh saya dah post ads yang pertama, harga dia 20 sen. 20 sen mahal tau. Satu orang klik link 20 sen. Saya biasa buat 0.01, 0.02, 0.04. Lebih dalam 10 sen tu dah kira saya dah tahu dah ads ni bahaya. Ads ni kita kena bayar lebih. So untuk ads yang bayar lebih ni kita akan hold dia. Tapi kita tak matikan dia. Kita tak akan copy, kita tak akan duplicate ads yang sama untuk ads akan datang. So kalau ads yang murah, contoh kita buat sekali ads tu kita boosting dia, ads tu harga dia 0.01 sen untuk satu orang tengok iklan kita. Murah tu, 0.01 sen. Satu orang jumpa iklan kita, harga dia 0.01 sen. Kita nak 10,000 orang pun tak ada masalah, nak 20,000 orang tengok iklan kita pun tak ada masalah. Sebab tu saya selalu post iklan sampai 60,000 orang dekat Insta saya. 60,000 orang tengok views. So daripada 60,000 orang tu saya tak nak ambil banyak. Saya cuma nak ambil 10% je orang yang beli bulan tu. 10% darabkan dengan 60,000. Berapa customer saya yang PM, yang saya terpaksa reply daripada ads tu. Ads tu dia takkan sehari terus 6,000 orang PM tak. Ads tu dia akan, hari ni dia dalam 200 message saya kena reply. Esok 100 message saya kena reply. Esok lagi dia masuk lagi 250 saya kena reply satu-satu. So dia tak akan masuk 6,000 terus. Kita boleh set ads tu panjang. Okey, contoh nak 6 hari, nak 5 hari, nak 4 hari. So kita ikutlah modal kita sehari nak keluar RM50 ke, kita nak keluarkan RM20 ke. So kita nak keluarkan RM30 sehari. Tapi saya biasa keluarkan RM50 sehari sehingga 100. Kalau contoh hujung bulan, waktu orang keluar gaji, itu adalah masa yang paling penting yang anda kena alert. Ketika mana orang online, inilah adalah masa anda kena perhatikan. Ketika mana gaji ni, waktu gaji. Sebab ketika mana gaji ni lah, orang kuasa membeli dia tinggi. Dan saya tak jangka ketika mana PKP, masa awal-awal PKP tu sales saya agak jatuh. Sebab mungkin saya tak tahu, saya tengok graf lah. Sales saya agak jatuh, graf ads semua saya jatuh. Dan ads di Facebook sendiri keluarkan kenyataan berkenaan dengan coronavirus. Tapi selepas beberapa hari, beberapa minggu, alhamdulillah sales saya mula menaik dan sales saya melebihi sebelum PKP. Sale tu lebih tinggi daripada sebelum PKP. Sebabkan ads. Sebab ramai orang dah mula online. Duduk rumah tak buat apa, dia orang akan pegang Facebook dan dia orang akan tengok iklan apa yang hari ni keluar. Iklan tu, kalau iklan tu menarik perhatian dia, dia akan beli. Dia akan buat tindakan. Okey, soalan seterusnya. Okey, apa persediaan awal sebagai seorang usahawan muda? Ini soalan daripada siapa ya? Razak tanya, apa persediaan sebagai seorang usahawan muda? Sebenarnya bila cakap persediaan ni, saya sendiri tak bersedia sebenarnya. Dan saya berada di dunia usahawan ni disebabkan
sedih pula rasanya. Sebab saya terpaksa. Saya terpaksa. Sebab faktor keluarga saya yang bukan orang senang, dan ketika mana saya jadi usahawan tu adalah ketika mana saya terpaksa, saya terdesak. Saya sewa satu kereta masa tu dekat UTHM. Saya belajar dekat UTHM pada awal-awal diploma dulu. Saya sewa dan kereta tu accident dan dia punya back arm tu bengkok. Dan kos nak repair tu adalah 1,000 lebih. Di luar jangkaan pemikiran saya lah. Duit yang saya ada masa tu yang mak ayah saya bagi dalam 100. Saya ada tu je. Dan saya nak kena dapatkan 1,000 dalam masa seminggu. Saya nak bayar ganti rugi apa tu kereta yang saya sewa tu. Kereta tu pun saya sewa UTHM je. Dan masa tu memang cabaran lah untuk usahawan muda macam saya ni. Saya masa tu belum usahawan lagi. Mencabar lah bagi saya untuk saya teruskan. Sebab saya nak kena cari 1,000 lebih tu dalam masa seminggu. So saya tak tahu nak buat apa. Dan saya cari apa-apa benda yang job lah. Saya cari kerja dulu. Kerja yang boleh tolong saya berniaga dekat syarikat printing pada ketika itu. Dapat berapa je, itu pun kena dapat sebulan. So saya tak teruskan lah. Saya dapat job sampai tu, saya jumpa iklan kereta. Itu start saya berniaga lah. Saya jual kereta. Masa tu dia cakap, kalau anda dapat jualkan satu biji kereta ni, komisi anda 1,000. Saya pun pergilah jumpa abang tu dekat Batu Pahat, 23 Motors, Enterprise Batu Pahat dekat dengan BP Mall. So saya tolong JAL Enterprise, saya tolong 23 Motors, saya jumpa Scar Auto Enterprise, semua syarikat-syarikat kereta. Saya cakap, saya boleh tak ajar saya nak jual kereta ni? Saya nak belajar jual kereta. Sebab saya terdesak ni. Saya tak cakap lah yang saya terdesak saya nak pakai duit. Tapi saya sendiri dalam keadaan terdesak, saya jual apa saja. Sampai kan saya rasa macam saya nak jual laptop saya. Walaupun masa tu banyak assignment. Tapi saya tak jual. Sebab saya tahu assignment tu lagi penting daripada survive saya masa tu lah. Dan akhirnya saya berjaya jual banyak kereta pada bulan pertama tu. Tak sampai seminggu saya dah dapat 1,000 lebih. Saya jual kereta untung saya 1,000. Lepas tu saya ada dapat untung 500 jual kereta second. Kereta second beli cash kan. Lepas tu ada dapat untung 800. So saya rasa seronok berniaga tu. Saya rasa wow, berniaga ni satu benda yang senang dapat duit. Biasa orang kerja lama ni nak dapatkan 1,000 tu pun kena tunggu hujung bulan. Nak dapatkan 2,000 pun kena tunggu hujung bulan. Tapi bila saya try jual kereta masa ketika itu, saya dapat cash tu on the spot. Okay, dah dapat. Okay, awak punya kereta ni dah, customer dah ambil dah ni, commission awak 1,000. 1,000 saya dapat bayar hutang. Saya rasa seronok masa tu. Saya rasa rasa tenang, lega kan. Selama ni saya stres. Saya stres masa dia call bapak saya. Dia call, ni anak awak accident langgar ni. Aduh, saya stres. Saya tak nak susahkan mak ayah saya. Dan start daripada saya berniaga tu, saya dah kurang minta duit dekat mak ayah saya. Sampailah saya jumpa perniagaan yang sekarang ni lah. Dan saya masa ketika mana saya belajar, saya tak ada minta. Saya tak minta kecuali saya memang betul-betul tak ada duit. Saya akan survive saya. Itulah dunia survival yang kita kena hadap sebagai usahawan. So usahawan muda nasihat macam mana persediaan kita nak jadi usahawan muda tu. Pertama dari segi mental dan fizikal kita. Mental kita kena kuat. Kita kena sentiasa bersedia. Dan usahawan ni dia tak ada istilah tetap. Dia akan ada satu istilah. Apa pun jadi lepas ni kau kena hadap. Apa pun jadi anda kena hadap. Dia jadi macam ni pun anda kena hadap. Dia jadi macam ni pun anda kena hadap. Dan bila kita give up, kita akan jadi usahawan yang loser lah. Sebab saya pun pernah rasa nak give up. Itu semua mentaliti biasa usahawan. Usahawan mana-mana pun akan rasa give up. Dia akan rasa stres yang teramat sangat dan sebagainya. Sebab dunia bisnes ni, dia bukan dunia yang biasa. Dia adalah dunia yang kejam. Dan kita perlu dapatkan sokongan daripada kawan-kawan kita yang positif. Yang selalu bagi kata-kata nasihat. Yang selalu bersama dengan kita bagi kata-kata semangat dan sebagainya. Okey, apakah strategi yang perlu dilakukan oleh usahawan semasa PKP ini? Okey, saya rasa soalan ni berkenaan dengan graf yang saya lukis tadi. Okey, macam mana? Apa strategi kita yang kita perlu lakukan semasa oleh usahawan semasa PKP ini? Okey, hari ini ada usahawan yang terpaksa tutup kedai. Dia tak boleh nak berniaga langsung. Dia dah tak boleh. Perniagaan dia tu memang tak boleh langsung digunakan ketika PKP ni. Siapa boleh bagi contoh yang bisnes yang tak boleh run langsung masa PKP? Bisnes jahit baju ke apa? Bisnes apa yang langsung tak boleh nak buat ketika PKP ni? Ada tak? Ada siapa-siapa boleh bantu saya? Ada siapa-siapa boleh bantu saya bagi contoh bisnes langsung tak boleh buat? Bisnes apa yang langsung tak boleh buat? Kalau kedai makan still boleh. Orang buka puasa, Foodpanda masih berjalan. Bisnes apa yang langsung tak boleh buat masa PKP? Siapa boleh bantu saya? Nampaknya semua belum ada idea.
Bisnes apa yang boleh dilakukan, yang tak boleh dilakukan. So belum ada maksudnya semua bisnes ni boleh dilakukan mengikut kesesuaian bisnes tersebut. Kita buat jual kerepek ke, still boleh postage. Dan hari ni kalau anda nak tahu, order di penghantaran di postage pos laju sangat terhad sekarang ni. Sangat penuh. Sehari melebihi 200,000 parcel yang mereka terima daripada kita lah, usahawan yang buat peniaga online. Dan banyak syarikat JNT semua sekarang ni tengah stuck. Barang tak sampai-sampai. Customer selalu komen, bang, barang saya tak sampai abang. Saya dah tunggu dah 5 hari, tak sampai lagi barang saya. Itu biasa dalam waktu ni. Sebab pertama, pekerja dia sendiri tak bersedia untuk menerima banyak order daripada postage. Jadi strategi yang kita perlu lakukan adalah kita akan bermula daripada hari ni lah. Tengok saya ada satu graf ni. Tapi tak tahulah kalau masuk dekat dalam live ni dia terbalik ke tak apa tulisannya saya tulis. So tak tahulah dia sama ada dia terbalik ataupun dia anda boleh baca. So ini graf yang saya belajar daripada saya punya sifu juga, Puan Ainun. Sifu saya Puan Ainun Muhammad. Dia veteran dalam dunia keusahawanan. So kalau anda tengok pada hari ini kita ni kat sini. Ini wabak COVID-19 ni bermula daripada 0 case wabak COVID-19 sehingga hari ini. Inilah kita, orang-orang yang tengah survive dalam dunia bisnes. So apa strategi yang kita kena buat? Apa yang anda perlu lakukan ketika ini? Pertama, tengok kita ada 3 pecahan graf. Okey, untuk usahawan yang mereka tak buat apa-apa pada hari ini dia. Mereka berada di sini, dia down, dia rasa macam aku tak boleh berniaga ni. Aku terpaksa duduk rumah je lah, tak buat apa-apa. Ini ada juga usahawan yang terpaksa, memang tak boleh nak buat apa. So ini graf dia. Dan selepas PKP pun mereka akan bermula daripada bawah. Nampak? Mereka terpaksa mula daripada bawah. Ini dipanggil survivor range. Ini range untuk dia bertahan kat sini. Range untuk mereka bertahan. Kemudian ada usahawan pula yang dia sekarang ni dia nampak PKP ni satu peluang. Makin ramai orang online, makin ramai orang pegang Facebook, makin ramai orang share, makin ramai orang komen. So dekat situ dia akan nampak peluang ni, dia akan mula bertindak. Dia bertindak, dia share, dia iklankan bisnes dia dekat dalam Facebook Marketplace. Dia share dia punya iklan tu dekat Instagram Ads supaya ramai lagi orang follow dia punya Instagram. Waktu PKP ni makin ramai orang follow kita. Siapa yang buat ads waktu ni, ramai orang akan jadi follower kita. Daripada follower tu kita akan tarik mereka jadi fans. Tarik mereka jadi fans kita. Bukan buang mereka. Ni tak layak ni jadi follower aku. Jadikan mereka ni fans kita. Kemudian ada satu lagi yang gila-gila punya usahawan. Ini anda kena tengok graf yang naik ni. Selepas PKP ni, dia dah boleh bertahan ketika mana PKP. Ketika mana cabaran wabak COVID-19 ni dia orang boleh bertahan. Selepas PKP, dia orang akan meroket dia punya sale. Faham ke faham? Saya ada call tadi. Okay, faham ke faham? So dia akan lebih tinggi dia punya sale naik. So anda nak jadi usahawan yang mana? Usahawan yang nanti dululah kita relax dulu. Waktu PKP ni kita duduk rumah, kita tidur. Pagi-pagi kita tidur, tak buat apa. Ini usahawan yang pertama. Anda boleh pilih. Usahawan kedua ni dia nampak peluang. Dia sedar peluang tu lambat sikit dekat sini. Okay, dia sedar peluang tu lambat sikit dekat sini. Dan dia mula naik. Dan dia akan mula naik. Dan usahawan ni dia dah lama sedia. Dia dah tahu dah. Ini biasa usahawan veteran Usahawan macam Puan Ainun, dia dah bersedia. Dia dah nampak, kita dah pernah menghadapi krisis ketika tahun 1990-an. Dan kita dah bersedia dah dari segala kemungkinan. Dan dia pun terus meroketkan dia punya sale. Kalau contoh bisnes dia tak boleh pergi, dia akan tukar bisnes dia kepada bisnes lain. Waktu PKP ni, dia sanggup tukar. Contoh dia sanggup jual hand sanitizer. Dia sanggup ambil stok face mask yang ketika ini menjadi rebutan ramai pelanggan, yang menjadi keperluan manusia pada hari ini. Dan dia sanggup convert. Saya ada jumpa satu dekat Taman Senayan Utama. Saya semalam beli ketam dekat situ. Saya belanja family saya untuk besok hari ni kita akan buka ketam. Saya beli ketam dekat kedai yang jual vape. Tak ada kaitan pun.
Tak ada kaitan langsung. Sebelum ni dia jual vape, tapi dia vape tu dia tak boleh nak beroperasi, kedai tu terpaksa tutup dan dia buka depan tu. Saya ada buat video semalam. Saya post kat dalam grup Senai. Saya post, saya pergi beli vape pula. Saya tak isap vape. Saya pergi beli ketam dekat kedai vape. Dekat situ dia jual ada ikan, semua tu adalah fresh daripada laut. Dia terpaksa tukar dia punya bisnes. Sebab kedai vape dia tak boleh nak beroperasi melainkan postage. So dia nampak keperluan orang hari ni cari juadah berbuka, nak beli ikan ke, nak beli ketam ke. Untuk minggu ni saya dah macam-macam. Saya beli kerang, saya beli kupang, saya beli ketam, saya beli apa yang mak saya nak semua saya beli. Udang, saya beli udang harimau tu. Semua saya beli dekat kedai-kedai murah tu. Sebab dia buat online. Dia post dekat dalam grup WhatsApp. Dan saya jumpa dia punya iklan. Sebab masa tu saya tengah main WhatsApp, saya jumpa iklan tu, saya beli. Nampak? So waktu usahawan, dia kena fikir kreatif. Dia kena fikir luar daripada kotak pemikiran dia. Dia nak jadi usahawan yang macam mana? Nak jadi usahawan pertama, kedua ataupun ketiga? Jadi ada soalan lagi tak yang nak tanya dekat saya? Saya pun tak tahu dah berapa minit ni. So kalau anda ada soalan nak tanyakan pada saya, boleh tanya sebelum saya tutup kita punya live pada hari ni. Ada soalan ni tadi. Maknanya boleh buat ads sendiri tanpa bayar servis FB ads yang viral-viral tu. Ads memang boleh buat sendiri. Kalau kita nak upah orang buatkan ads pun boleh. Tapi sebenarnya kos upah tu lebih mahal daripada kos yang kita kena bayar dekat Facebook. Sebab kita boleh terus auto debit daripada kad kita. Kad bank tu boleh terus auto debit. Wow, Insta famous Akhi Fatih. Copywriting boleh tunjuk aja tuan. Okey, copywriting copywriting ni kita nak buat pelanggan tu rasa wow. Kenapa kita kena beli dengan dia? Sedangkan ada satu lagi pesaing, macam contoh ada pesaing kat sini kan. Pesaing tu dia buat copywriting kat, tapi kenapa pelanggan terima kita punya barang, produk kita? Sebab copywriting kita betul. Anda nak dapatkan kek di PKP ni, anda takkan dapat di mana-mana melainkan anda beli dengan saya. Dan harga yang saya tawarkan ni luar daripada kebiasaan. Dan anda akan dapat free penghantaran kek ini ke rumah anda. Jadi bila customer dengar, satu ayat copywriting yang boleh memukau pelanggan, yang boleh membuatkan pelanggan daripada nak beli, terus beli. Stok tinggal 10 je. Contoh air botol carakter kan, nak jual air susu kan. Stok tinggal 10 je. Siapa yang back in sekarang, saya akan terus COD. So pelanggan dengar 10 je tinggal. Kalau aku tak beli sekarang, nanti 10 orang lain beli. So aku pergi submit order sekarang. So copywriting pun penting dalam dunia usahawan. Kasut bersama naik, berapa persen tuan laburkan untuk marketing? Okey, berapa persen saya laburkan untuk marketing? Saya biasa habiskan sehari RM50, paling mahal sehari RM100. Dan saya ada 100 orang ejen yang bergerak, ejen yang buat sale. Jadi saya dapat kurangkan ads daripada tu. Sebab ejen pun kita bantu orang bagi income kat orang. Saya punya ejen dia kalau dia jual phone, satu handphone tu dia untung 100. So kalau sehari dia jual 3 handphone, dia dapat 300. So sebulan dia boleh dapat dalam 2-3 ribu. Itu biasa standard agent saya punya sale. Berapa kos? Okey, dah baca info yang menarik. Okey, terima kasih. Macam mana nak elak duit angus tadi dah jawab. Kalau gambar Instagram okey tak? Maksudnya kalau ads kita gambar Instagram. Ya, gambar kena profesional. Kalau kita berniaga, gambar Facebook kita yang berniaga dekat marketplace, gambar kena profesional. Kena letak gambar. Macam saya letak gambar kereta kan. Sebab saya tak gunakan sangat saya punya Facebook personal. Saya guna Instagram. Sebab tu Insta saya letak gambar profesional. Letak gambar company punya logo. Harga naik tu dah jawab. 99% faham tu kan. Bagus. So, saya nak tengok ada lagi soalan tak? Yang bawah sekali. Kedai tulis banyak ni. Alamak, saya baru baca lah. Kira bos tak rugi pun buat ads, dapat untung lagi lah. Ads tak rugi. Kita bayar ads, contoh sehari RM50, dia akan tarik ribuan orang yang jumpa iklan kita. Dan satu orang beli dah boleh balik modal. Faham tak? Satu orang beli kita punya barang dah boleh balik modal ads sehari RM50. Sehari kan kita punya sale dalam 30 customer, 20 customer yang beli barang kita. So RM50 tu sangat berbaloi lah untuk sehari. Jangan takut nak keluarkan ads. Jangan takut nak keluarkan duit. Untuk ejen boleh bagi nasihat. Ini Furqan tadi. Kalau kita nak bagi ejen ni, kita kena bagi dia
Macam mana semangat. Kita kena transfer energy. Transfer energy kita ke ejen. Macam mana kita kena semangat setiap hari dalam grup. Tu kita kena bagi ejen semangat lah. Macam mana nak create team atau circle bawah kita untuk sama-sama bantu jana. Okay, yang ini adik saya power. Tapi dia tak online ni. Saya tak tahu dia gimana. Tadi dia janji nak online. Mana Syafiq ni? Tolong tag dia. Ahmad Syafiq ni. Dia tak ni. Dia tak angkat. Dia tak tahu dia tengah tidur ke apa tak tahu. Wallahualam. So macam mana kita nak create team kita ni. Saya mula dengan dulu masa saya berhenti jual kereta. Saya masa dekat UTHM tu dulu saya ikut Usrah. Nakib saya tanya. Satu hari tu nakib saya tanya. Hambali hantar jual kereta ni macam mana loan riba dia. Allah perang ni. Allah dan Rasul perang orang yang join riba ni. Soalan tu buat saya nangis lah. Saya nangis balik tu esoknya saya terus buat status kat Facebook. Saya berhenti jual kereta sebab riba dan sebagainya. Dan saya punya bos sendiri, alhamdulillah, saya punya manager 23 Motors Enterprise Batu Pahat dia pun hari ni dah tak jual kereta loan. Berkat nakib saya punya nasihat lah. Saya pun kat Facebook dia baca. Dan esok tu lepas sebulan dia berhenti. Dia tak jual kereta secara loan, dia jual kereta secara cash, tunai, dan dia buat sewa kereta. Dia beli banyak van besar. Untuk dia van Velfire ada, apa yang kereta yang besar tu? Starret Hyundai Starret. Dia sewakan. Dan alhamdulillah rezeki dia naik masa tu. Nampak perubahan dia. Dia ada 2 kereta sebelah-sebelah. Saya tak perlu sebut kedai sebelah kedai apa. Tapi kedai sebelah tu dia macam tu je. Tapi dia dah bisnes dia makin maju. Tu sebab dia tinggalkan riba lah. Macam mana nak create? Okay, create team ni saya create team tu saya bermula dengan saya masa zaman khas gadget dulu. Saya post siapa yang join team saya ni, yuran kena bayar RM20. Itu pertama lah. Sebab saya akan guide dia. Saya akan ajar dia macam mana nak post iklan dekat Facebook Marketplace. Macam ajak Razak boleh buat. Boleh buat circle ni, boleh buat team. Yang tanya soalan circle. Yang tanya ni Afiq Nasir. Afiq boleh buat group Insta, jangan buat dekat WhatsApp. WhatsApp dia susah. Kalau grup-grup berniaga ni sesuai kat Telegram. Sebab orang yang baru masuk dia boleh scroll atas. Dia boleh tengok apa yang kita bincang kat atas. Kalau WhatsApp dia kena start balik. Orang baru masuk kena start balik. So mulakan dengan grup Telegram. Sebab Telegram ni padu. Kita masuk, orang komen, orang baca dia boleh baca. Macam ni cara nak jual. So kita guide agent ni. Kita ajar dia macam mana kita buat duit. Yang kita pernah buat, kita tak payah, kalau ejen ni kita tak payah ambil untung sangat. Jangan berkira dengan ejen. Sebab ejen pun nak buat untung. So kita bantu ejen dapat sale. Sebab tu ejen boleh buat sale banyak. Biar ejen untung banyak, kita untung sikit tak apa. Kita bagi ejen ni rasa macam mana income. Dia rasa seronok. Bila dia rasa seronok, kita bagi pagaan. Tania dah pernah buat sale sekian-sekian. Kita bagi dia rasa seronok. Bila dia seronok dengan sale yang dia buat tu, dia akan buat lagi. Macam Razak Razak ni dia antara satu ejen saya. Razak pernah dapat sehari 300. Sehari 300, 400 tu benda biasa. Razak punya sale sehari 5, 6 dia jual handphone. Okay, 20-30 customer sehari, dahsyat. Tak ada, biasa-biasa je. Boleh tak bagi nasihat untuk saya yang jual kasut? Okay, kasut. Disebabkan sekarang ni, tak ada. Disebabkan sekarang ni orang tak pakai kasut sangat. Pakailah, dia orang keluar kan. Kasut ni kita boleh buat promotion kasut ni. Kita post gambar kasut, kita post dia punya harga sekali. Kenapa kena letak harga? Saya lupa. Sifu saya cakap pasal harga ni jap. Kalau kasut ni kita lebih kepada promotion. Kalau kita post apa-apa berkenaan dengan kasut, kita akan letak promotion. Siapa beli ni dapat promotion ataupun kita bagi free gift. Kalau awak beli kasut ni, awak dapat free gift sekian. Bagi dia free gift yang harga murah-murah. Yang harga bawah RM10 yang boleh bagi dia untuk tarik dia. Syafiq ni 4 jawapan. Syafiq ni, mana Syafiq ni? Saya kat sini. Dia ada alamak, baru baca lah. Sorry Syafiq ni. Ni adik saya ni. Ni Syafiq ni dia ikut saya daripada start. Dia habis tam. Dia terus kerja. Dia terus jadi saya punya ni pembantu dekat kedai. Dia hebat ni. Dia punya team pun ada. Sehari PE berapa semalam gaji? Berapa semalam dia punya sale? Semalam PE dalam 110. Semalam lagi 100 lebih juga dia punya income. Nak buat payment untuk FBI macam mana tuan? Kalau FBI ni dia payment dia auto debit. Kad. Kita punya kad bank dia auto debit, dia auto potong. Senyap je PE. Izzat Jo tak payah tag dia. Apa tips-tips usahawan bagi bos bagi pecahan sepatah dua? Tips-tips usahawan ni kena banyak dekatkan diri dengan Tuhan. Kita akan rasa down, sentiasa akan rasa down.
Kadang-kadang rasa macam kita punya staff buat hal separ-separkan kedai. Itu biasa. So kita akan rasa stres tau, banyak stres. So tips dia kena dekat diri dengan Tuhan lah, satu je. Dekatkan diri dengan Tuhan. Kita stres dengan staff kita selalu lah. Sebab banyak kerja kan, kerja sampai tak tertanggung. Saya ada lagi 10, ada lagi berapa 50 phone saya tak QC ni. Saya tak, sebab staff tak cukup waktu PKP ni. So saya kena buat sendiri dengan adik saya. Saya kena QC. QC ni quality check lah. Saya kena check phone satu-satu. Ada 50 ni. Balik ni saya sambung kerja saya. Banyak. Boleh bagi nasihat tak untuk saya yang jual kasut? Dah tadi Izzat Jo. Okay, jangan kantoi kan apa ni? Okay. Oh, riba. Oh, idola Abang Izzat Jo. Ya, idola saya Abang Izzat Jo. Power dakwah pula tu. Allah. Ustaz Ambali. Oi, mana ada? Tinggalkan riba. Hasgejek dulu padu. Hasgejek dulu saya dapat 30,000. 30,000 views follower. Lepas tu saya convert jadi company yang sekarang ni. Saya tak ada dalam group agent, tak semangat jiwa. Nanti saya add dalam group agent. Awak jual kasut kan? Boleh jual handphone juga apa ni. Sebab handphone untung dia, satu handphone awak boleh untung 180 pun boleh. Awak ikutlah awak nak markup berapa. Sebab saya bagi harga dropship tu harga murah, harga bawah market. Bawah kat Johor, kat Malaysia ni tak ada orang jual harga tu. Tapi kita bagi. So awak boleh jual 100, boleh untung 100, boleh untung 200. Dan bukan awak yang COD. Bukan awak yang pergi postage. Semuanya saya punya staff yang akan buat. Semuanya kami yang akan uruskan. Kita orang akan buat sama-sama lah. Okay, support Jal Enterprise. Tahu Jal Enterprise? Jal Enterprise ni dekat Batu Pahat. Perlu tak kena ada backup plan atau nak start beres macam mana? Kalau nak start business serius macam mana, nak kena fokus kat business. Dan backup. Backup plan kena ada. Saya punya backup plan, saya ada business SIM card. Tapi saya tak perlu cerita kat sini lah. Sebab business SIM card ni nanti PE yang akan cerita. Dia akan coaching. Business SIM card ni kita akan dapat untung banyak lah. Tu nanti lah, sebab saya baru start dengan PE. Baru nak belajar dengan dia. Baru belajar sikit lah. Itu backup plan lah. Kalau apa-apa berlaku, kita ada income backup kat belakang. Okey. Ya, baik tuan. Rindu khas gadget. Okey, apa tips-tips usahawan bos bagi pencerahan sepatutnya? Dia dah tadi. Okey, bawah. Janganlah. Macam mana nak atasi yang customer? Ini soalan lain macam ni. Itu nanti kita jawab dalam grup ya, Ajak. Kalau customer mindset ni. Sebab kat sini tak sesuai untuk kita bincangkan secara bersama. Okey, bawa lagi. Alamak, Izzat Jo ada lah. Lagi busy musim Covid ke sebelum Covid? Musim Covid. Sebab musim Covid ni saya kena kerja sendiri. Tak ada orang tolong saya. Sangat busy. Tapi sebelum ni pun busy sebab baru start up kedai. Scammer tu benda biasa. Sekarang ni kalau tengok scammer banyak dekat Insta sebenarnya. Insta dengan Facebook. Jangan tertipu dengan harga yang murah. Ya. Apa sikap yang tak boleh bagi seorang yang berjaya? Wah, senang kali macam tu. Wah, bestnya business SIM card. Oh, business SIM card okey. Macam mana nak buat saving dalam business time PKP ni? Saving ni kita kena paksa lah. Push. Saya akan paksa buat saving yang mana saya akan transfer duit ke akaun bank yang tak boleh keluarkan duit. Kad tu saya dah tak ada dah. Kad untuk saya keluarkan duit daripada bank tu dah tak ada. Maksudnya saya tak letak kat tempat saya, tak letak dalam poket. So saya nak pergi bank, saya takkan boleh keluarkan duit lah daripada duit tu. So cara kita buat saving secara paksa. Saving ni ada macam-macam. Ada yang orang simpan dekat SB dan sebagainya. So saving secara paksa pun boleh. Tapi saving yang menguntungkan tu boleh PM Akhi Fathi. Boleh PM Fathi. Dia ada buat investment yang patuh syariah. Semalam baru check yang dia kena scammer dengan IG shop lain. Aduh. Hanafi. Apa khabar Hanafi abangku? So ni Hanafi boleh follow dia. Follow Instagram dia. Dia jual buku. So korang nak dapatkan buku 114 nama surah. 114 surah ni boleh dapatkan daripada Hanafi. Buku tu bagus, warna-warni lagi. Apa antara target utama nak capai dalam masa terdekat ni? Kahwin? Tak adalah gurau je. Saving lah, saving simpanan. Tahan nafsu dari berbelanja lebih. Ya betul. Kena tahan nafsu daripada berbelanja lebih. Pandai je petik nama. Okey. So ada soalan lagi? Kalau tak ada, saya pun dah berapa minit saya pun tak set jam tadi. Sekarang dah pukul 9.45. So kita dah 45 minit live. Ada apa-apa soalan lagi tak yang anda semua nak tanya dekat saya? Kalau ada boleh utarakan soalan. Pandai bergurau Ustaz Hanafi. Ustaz Hanafi tu abang saya.
Kalau nak kira kalau nak jadi usahawan ni wajib berguru dengan sifu. Ya, wajib pergi kelas. Orang yang tak pergi kelas ni dia belagak. Kita nak dapatkan dekan pun kita kena berguru dengan pensyarah. Kita nak belajar tu kita sanggup keluarkan modal berpuluh-puluh ribu. Belajar dekat universiti, berapa keluar modal nak pergi luar negara, ajak nak pergi Mesir kan, Sabung Syariah. Ajak nak pergi tu, berapa modal ajak keluarkan. Tapi berapa modal ajak nak pergi belajar dengan sifu. Sifu contoh sifu Najib Sadok ke, Puan Ainun ke. So berapa yang kita kena keluarkan. So kita keluarkan sikit je. Tapi dia punya jawapan, dia punya feedback, result dia lebih daripada apa yang kita bayar. Macam dalam kelas. Ya, dia macam dalam kelas. Siapa tak pergi kelas tu belagak. Siapa tak pergi kelas tu dia belagak. Dia belagak, dia sombong. Dia rasa dia boleh survive dengan bisnes dia. Tapi kalau dia pergi kelas, dia akan tahu macam mana nak buat ads tu dengan lagi baik. Macam mana nak buat copywriting, dia akan belajar semua tu. Bos online dengan buka kedai mana lagi okey. Sekarang ni kedai pun dah tak boleh buka bang. Sekarang ni kedai pun dah kena tutup. Sekarang ni kita kena online. Dalam fasa PKP, online. Dan online ni lah yang kita kena buat daripada sebelum PKP lagi sebenarnya. Tapi ramai yang nampak online ni selepas PKP. Yang baru nampak ni ketika mana PKP. Bila Tuan Syafi'i nak buat coaching online? Ya betul, PI kena buat coaching online. Syafi'i dia kena buat coaching online. Boleh tak bagi contoh beberapa sifu? Kita ada Azian Osman. Ini Dok Azian Osman ni dia bukan sifu biasa. Dia sendiri dah lahirkan ramai ribuan usahawan yang berjaya bawah dia. Termasuk ada sifu saya sendiri bawah dia. Sifu Najib Sadok adalah di bawah sediaan sifu Azian Osman. Okay? Cun juga buat kelas online. Buat kelas online dekat dalam ni, kat WhatsApp ke bincang. Tapi PI nampak busy musim COVID ni. Semoga jadi ulama terkenal. Okey, amin. Untuk ni ajak lagi Mesir jadi ulama. Kira tak ada kedai pun masuk juga. Ada COD kan. Ya, COD je yang boleh lepas. Itu pun COD dekat kawasan daerah yang tu je. Luar daripada kawasan tak boleh COD. COD kat kawasan yang ditentukan sajalah macam tu. Ya, sama-sama dapat ilmu, sama-sama kita kumpul ilmu. Semoga PKP kali ini memberi ujian lah kepada kita. Dia memang memberi ujian. Sebenarnya PKP ni nak test sama ada usahawan ni, sebab topik saya usahawan hari ni. Sama ada usahawan ni dia boleh bertahan tak? Kalau usahawan tu dia boleh bertahan masa COVID-19 ni, maksud dia boleh bertahan selepas COVID ni. Dia boleh pergi jauh lagi daripada selepas COVID ni. Tapi sampai sekarang kita pun tak ada lagi jumpa penawar, tak ada lagi ubat yang boleh menyelamatkan kita punya dunia ni daripada COVID-19. So untuk itu sebagai usahawan ketika mana COVID ni, ambil peluang yang mana boleh berniaga, nak jual apa pun, face mask ke, nak jual apa-apa pun yang boleh mendatangkan keuntungan daripada kita tak buat apa-apa dekat rumah. Jadi kita boleh menggunakan online ni untuk kita pergi lebih jauh, untuk kita meroketkan kita punya sale. Dan kita takkan duduk diam saja dekat sini. So kita kena keluar daripada dunia kita. Kita kena berfikir secara kritis, berfikir secara matang apa yang kita nak buat. Benda tu yang akan menentukan bisnes kita ni selamat ke tak selamat. Boleh bertahan ke tak bertahan semasa COVID ni. Ramai usahawan yang dah jatuh. Dan ramai, kalau kita tengok BBC punya news, ramai orang dibuang kerja di Amerika Syarikat. Sebuah negara yang dianggap superpower pun hari ni jatuh. Dia punya keusahawan, dia punya ekonomi dan sebagainya. Dan kita kena bersedia selepas ini akan ada macam-macam lagi dugaan yang akan datang pada kita. So kita kena keep bersedia, kena sentiasa support menyupport antara satu sama lain, antara bisnes kasut ke, bisnes handphone ke tadi saya jumpa, bisnes baju ke, kena support antara satu sama lain supaya kita ni semua dapat melahirkan usahawan Muslim yang berwibawa. Usahawan Muslim yang berjaya lah. Kita nak create satu sistem yang mana kita nak create satu norma, new norma yang mana kita boleh berniaga secara online. Kita boleh stabilkan bisnes kita ketika mana PKP ni. So manfaatkan cuti, manfaatkan duduk dekat rumah tu, manfaatkan selagi boleh buat income, boleh jalan, tak ada masalah. Selagi kita boleh survive, kita survive. So pastikan kita dapat terutamanya kita dapat memanfaatkan Ramadan ini. Kita dapat beribadah pada bulan Ramadan ni, dapat puasa dengan baik, dapat berterawih, dapat bertahajud dan sebagainya. Support BMF, support BMF, dan kita kena support antara satu sama lain, kan? Okey. Untuk kita sekarang ni dah 9.50, so dah 50 minit saya bercakap ni. Kita nak menunggu waktu berbuka, lambat lagi je.
So insyaAllah kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Untuk ejen-ejen ataupun untuk tim-tim yang mana dah buat sale tu, teruskan buat sale. Dan kepada mereka yang sekarang ni tengah rasa down, rasa nak jatuh, graf tengah turun, terus naikkan. Sebab waktu PKP ni lah waktu kita tarik follower. Follower naik mendadak waktu PKP. Sebab semua orang, 24 juta pengguna Facebook sekarang ni tengah online. 24 juta orang tengah online. Berbuka bersama tim. Oh tak boleh, sekarang ni tak boleh lagi. Okay, so kita kena make sure kita boleh buat team lah. Yang mana nak buat team sendiri. Buat team sendiri, guide team tu. Okay, stabilkan, survive ketika mana business tuan-tuan dan perempuan sekarang ni tengah down. Okay, mulakan dengan bismillah. Okay, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Support BMF.